Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat. Alhamdulillah dapat bersiaran kembali dengan DJ Fat. Beberapa minggu yang terdahulu bersama dengan DJ Wadi. Ya. Untuk tahun baru ni kembali bersama dengan Fat. Ya. Jadi insya-Allah untuk slot Talaqi Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah yang mana ada edisi Jawi dan ada edisi Rumi. Itu terpulang kepada sidang pendengar lah. Nak beli, nak pakai hak Jawi ke, nak pakai hak Rumi ke. Sebagaimana yang saya sebut sebelum-sebelum daripada ni, seeloknya ada kitab lah. Cuma sebagaimana saya sebut, kitab Safinatun Najah ni, tajuk dia nanti masuk tajuk pekoh. Tajuknya lengkap. Okay. Tetapi dia punya ayat dia ringkas. Jadi ayat yang ringkas tu insya-Allah lah saya akan panjangkan bicara, bukan hanya semata-mata membaca dalam kitab Safinatun Najah. Jadi insya-Allah saya jadikan sifat kitab Safinatun Najah ini sebagai panduan lah, sebagai panduan, sebagai nak pindah satu-satu bab mengikut dalam kitab Safinatun Najah. Jadi insya-Allah lah untuk slot kali ini akan membicarakan hak berkaitan dengan rukun Islam. Jadi kalau hak edisi Jawi ni muka surat 2 baris yang keempat daripada atas. Kemudian edisi Rumi itu atas pendengar sendirilah yang tanda muka surat, sebab saya hanya pakai hak Jawi sahaja. Ya. Jadi hak edisi Jawi muka surat 2 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dianya, bermula segala rukun Islam itu 5. Pertama daripada 5 rukun Islam, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hak selok yang terdahulunya panjang bicara berkaitan dengan definisi Islam, definisi iman, kemudian saya tambah satu laginya definisi ihsan, untuk melengkapkan bahagian agama, komponen agama atau disebut sebagai rukun agama, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ada 3. 3 komponen agama. Jadi saya datangkan ketiga-tiga komponen agama tadi dengan takrifan dia, dengan definisi dia. Jadi sekarang kita masuklah pula kepada pembicaraan rukun Islam, dan insya-Allah di bawah tu akan masuk pembicaraan rukun iman, barulah kita masuk kepada tajuk fiqh. Jadi walaupun kitab sebagaimana disebut tadi, kitab Safinatun Najah ni kitab fiqh, nama kitabnya Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Itu nama kitab pada ilmu fiqh. Tapi sebelum nak masuk bab fiqh ni, kita bicara bab
Islam dan iman terlebih dahulu. Sebab pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berwuduk, kita mandi wajib, kita bersembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Syarat yang pertama untuk sah ke semua hak pekoh tadi itu adalah Islam dan iman. Jadi kena kemah molek berkaitan dengan rukun Islam, berkaitan dengan rukun iman, barulah pergi kepada pembicaraan pekoh pengabdian diri kita kepada Allah hak zahir. Jadi kalau tidak lengkap Islam dan iman, maka ibadah kita daripada berwuduk kita, daripada mandi wajib kita tidak akan sah. Sebab syarat sah ibadah adalah Islam dan iman. Jadi kita akan bicaralah berkaitan dengan rukun Islam yang 5 perkara. Bukan hanya kita bilang je ni. Kalau bilang rukun Islam ada 5 perkara, tu rasa-rasanya budak umur 5-6 tahun pun sudah dimulai kita ajar. Kadang-kadang kita ada poster apa tu? Poster tepek dinding, rukun Islam 5 perkara. Lepas tu hak poster lain, rukun iman 6 perkara. Kemudian poster lain pula, sifat Allah, wujud, kidam, bakau. Ni poster lain pula, bilangan rasul hak 25 orang. Bilangan malaikat, bilangan kitab. Hak tu biasa tu dalam poster-poster untuk peringkat permulaan. Jadi kalau hanya semata-mata kita bilang rukun Islam 5 perkara tu, tak tu lah. Jadi kita kena ambil faham satu-satu rukun. Kemudian ketika saya membicarakan berkaitan dengan definisi Islam terdahulunya, saya sudah menekankan berkaitan dengan kedudukan 2 kalimah syahadah. Rukun Islam ada 5. Tapi yang menjadi asas kepada rukun Islam yang 5 perkara ini adalah rukun yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu asas kepada rukun Islam. Kemudian daripada zahirnya penyaksian Allah ni tiada Tuhan disembah dengan sebenar melainkan Allah. Penyaksian zahirnya Nabi Muhammad utusan Allah, pergi kepada iman, kepercayaan dalam, yang mana rukun iman ada 6 perkara. Tapi asasnya adalah beriman dengan Allah, rukun yang pertama, dan beriman dengan Rasul, rukun yang keempat. Menjadi asas kepada rukun iman yang 6 perkara. Sebagaimana rukun Islam yang 5 perkara, yang menjadi asasnya adalah rukun yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mana, jangan lupalah sidang pendengar, berkaitan dengan takrifan Islam. Islam ni terima bulat-bulat secara zahir akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila penyaksian kita Allah Ta'ala jiwa Tuhan, penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita akan terima sekalian perkara agama yang datang daripada Allah, yang mana penyaksian kitanya hanya Allah jiwa Tuhan, dibawa datang pula oleh Nabi SAW agama ni, yang mana penyaksian kita yang kedua, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Mana apa Nabi Muhammad utusan Allah ni? Nabi menjadi utusan Allah bawa perkara agama. Jadi apabila Nabi ni Rasulullah, penyaksian kita ni, syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Bila penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah, menjadi utusan kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Jadi apa yang Nabi SAW bawa,
pastilah kita sebagai orang Islam akan terima sekaliannya. Sama ada dalam bab akidah, perkara gaib, sama ada dalam bab ibadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji, sama ada dalam bab muamalah, sama ada dalam bab munakahat, bab munakahat, bab nikah, bab cerai, bab tebuh tolak, bab zihar contohnya, kita akan terima. Dalam bab janayat pun akan terimalah. Bab kisah, diat, hudud akan terima sebab apa? Itu kesemuanya adalah perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa kepada kita ni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah bersyahadah, bersaksi bahawa Allah jua Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi sebagai orang Islam akan terima segala-gala perkara agama yang datang oleh Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada Islam definisinya terima bola-bola segala ketetapan Allah. Kalau compare balik dengan rukun yang pertama yang menjadi asas kepada rukun Islam yang 5, jual molek lah. Kenapa kau Islam ni terima bulat-bulat segala ketetapan Allah? Sebab penyaksian kita syahadah Allah jua Tuhan kita. Tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi apabila Allah jua Tuhan kita, Allah datangkan perkara agama, tak ada pilihan lah kitanya. Kalaulah fardu takdir ada dua Tuhan, jadi Allah Ta'ala menetapkan satu hukum yang kita berasa tak boleh nak turut hukum Allah ni. Kita tengok hukum Tuhan yang kedua lah. Tengok takut sesuai jual tak dengan nafsu kita contohnya. Tapi sekarang ni, syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Hanya Allah jua Tuhan. Jadi kalau perkara agama ni datang dari Allah jua Tuhan, kita tidak ada pilihan. Yang mana dahulu saya buat contoh lah. Contoh. Kalau kita bekerja, tiba-tiba bos kitanya, seorang tu je bos kitanya. Jadi kita nak pergi ke mana? Tak boleh nak oeh lah. Melainkan kena berhenti kerja je lah. Contoh. Sama juga, bila perkara ni datang daripada Allah, tak boleh nak oeh lah kitanya. Melainkan kita keluar daripada bumi dan langit Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk di bumi Allah. Jangan bernaung di bawah langit Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bernafas dengan udara milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari tempat lain. Tapi tak ada dah, Allah jua Tuhan. Sama macam tadi. Kalau kita bekerja, bos kita seorang je, tak boleh lah. Selagi nak kerja di situ. Kalau ada dua bos, satu bos ni, tak nak turut dia. Kita minta nak tukar bos yang kedua. Nak ikut bos yang pertama. Adalah jalan. Ada pilihan. Adalah pilihan. Tapi kalau satu bos, tak ada pilihan. Jadi syahadah kita, Allah Ta'ala jua Tuhan. Dan kita ada pilihan. Tak ada pilihan lah. Kita kena terima segala perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, kalau sini saya pernah tengok lah dalam, macam saya sebut tadi kan, kadang-kadang kita beli poster apa semua kan. Poster tu poster bacaan sembahyang. Kemudian poster tu bacaan sembahyang disertakan dengan terjemahan. Tapi saya tengok ni lah. Cuma terjemahan itu terjemahan Indonesia. Jadi adalah perkataan tu lain sedikit lah. Cuma yang saya nak sentuh di sini, terjemahan doa iftitah. Doa iftitah tu kan. Musliman wa ma ana minal musyrikin tu. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Terjemah musliman tu diterjemah dengan orang yang serah diri. Wa ma ana minal musyrikin. Dan tidak adalah aku di kalangan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Diterjemah dengan Muslim tu orang yang serah diri. Apa maksud serah diri? Tak ada pilihan lah. Sebab apa? Sebab hanya Allah jua Tuhan. Serah diri je lah.
Allah kata hukum begini. Beginilah kita ni. Bak ibadah, bak muamalat, bak munakahat, bak janayak. Allah kata hukum janayak ni begini. Kalau bunuh, hukum dia begini. Kalau zina, hukum dia begini. Kalau tuduh zina, qazaf, hukumnya begini, 80 sebab. Minum arak, hukumnya begini. Mencuri, merampok, hukumnya begini. Quran yang perintah kepada kita. Maka, musliman, orang yang serah diri. Terima je lah. Tak usah doa lah. Lepas tu pelaksanaan, melaksanakan hukum agama Allah secara syumul, secara menyeluruh, itu pergi kepada ihsan. Ini bicara bab Islam terlebih dahulu ni. Bicara bab Islam. Ihsan terlepas dah bicara. Kita bicara bab Islam, terima. Jangan pertikar, jangan bersoal. Sebab apa? Sebab musliman, terjemahan hak kata poster bacaan sembahyang, tajuk dia lah bacaan sembahyang serta terjemahan di poster tu. Jadi makna musliman orang yang serah diri. Dan tidak adalah aku ni di kalangan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah dengar lah tuan guru, Tok Guru yang berceramah. Dia kata musliman orang yang tidak ada pilihan. Itu begitu. Sama je lah. Orang serah diri tu maknanya tak ada pilihan lah. Kalau ada orang ada pilihan, serah diri. Tak ada pilihan, takkan serah diri akan lawang. Jadi serah diri tu tak ada pilihan. Ada tu terima. Musliman orang yang tiada pilihan. Makna apa? Kena terima apa perkara agama yang datang dari Allah. Sebab apa? Sebab syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bawa agama kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni pula penyaksian kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah ni bukan bawa macam mana nak menjadi kaya dak. Nabi yang diutusan Allah bawa hukum hakam agama. Jadi syahadah ni kena faham molek. Bab syahadah kena faham molek. Dia menjadi asas kepada rukun Islam yang 6 perkara. Menjadi asas pada rukun Islam yang 6 perkara. Kita kena faham definisi Islam. Kita kena faham kedudukan rukun Islam yang pertama. 2 kalimah syahadah yang menjadi asas kepada Islam. Kena faham molek situ. Sebab itulah terkadang apabila disebut perkataan seumpama ni, perbuatan seumpama ni menyebabkan terbatal Islam kamu, wal-iyazabillah. Terkadang disebut terbatal syahadah tu, bercakap seumpama tu. Terbatal syahadah tu kalau buat seumpama tu. Jadi batal Islam kadang-kadang disebut dengan batal syahadah. Sebab apa? Sebab syahadah menjadi asas kepada rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian nak cerita laginya, syahadah ni rukun asas kepada Islam. Orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam, Islam ada 5 rukun ni. Islam ada 5 rukun. Orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam, kalau kita pakai zahir kok, dah nak masuk Islam, Islam ada 5 rukun, kena lengkap 5 rukun barulah diaku sebagai orang Islam. Sekarang ni orang bukan Islam, diberi taufik hidayah oleh Allah, dia pun nak masuk Islam. Nak masuk Islam, Islam ni ada 5 rukun ni. Kamu kena lengkapkan ke-5 rukun ni barulah kamu diiktiraf sebagai orang Islam. Barulah pihak berkuasa boleh mengeluarkan apa ni? Kad akuan ada. Kan dia bila hak bukan Islam dia masuk Islam, maka pejabat agama akan keluarlah kad ke apa begitulah. Jadi sekarang ni kamu nak masuk Islam. Jadi rukun Islamnya 5 perkara. Pihak pejabat agama
akan tunggu kamu melengkapkan 5 rukun, barulah akan dikeluarkan keakuan. Tidak. Ya. Mengucap 2 kali syahadah saja sudah diiktirafkan sebagai orang Islam. Dan sudah sah dia sebagai orang Islam. Hak iktiraf tu, hak hukum, hak jabat agama tu. Mak dari segi hukum agama pun begitu. Mengucap sahaja dia kalimah syahadah, sudah diiktirafkan sebagai kamu ni orang Islam. Dah macam mana pula baru 1 rukun barunya. Lagi 4 rukun macam mana? Lagi 4 rukun macam mana? Kan kita kan nak panggil satu-satu perkara kena lengkap rukun. Barulah dikira. Macam contoh, rukun wuduk ada 6. Nak panggil wuduk kena lengkap lah 6. Rukun semayang ada 13. Nak panggil semayang, lengkaplah rukun semayang 13. Sekarang ni, orang yang bukan Islam, nak masuk Islam. Nak jadi sah Islam, nak jadi diiktiraf sebagai orang Islam, kena lengkap kelima-lima. Tak. Rukun yang pertama sahaja. Mengucap 2 kalimah syahadah, sudah sah dia sebagai orang Islam, dan pihak berkuasa agama pun sudah keluar keakuan. Jadi seolah-olah Islam ni 2 kalimah syahadah. Ya, 2 kalimah syahadah lah yang menjadi asas kepada Islam. Mengucap sahaja, sudah sah dia sebagai orang Islam. Fardu takdir. Dia ni, tapi waktu dia dengan Tuhan lah. Dia masuk Islam ni nak kepada berkahwin dengan orang Islam. Berkahwin dengan orang Melayu. Dia pun kena masuk Islam. Lepas daripada tu, zakat, semayang, zakat, puasa, haji, tak ada pernah dibicarakan. Tak ada. Semayang pun tak pun. Dia berkahwin pula. Kebetulan, hak Melayu tu Melayu gitu. Melayu gitu. Hak jenis, hak tak semayang juga. Hak Melayu gitu. Dia Melayu. Panjang Melayunya. Semayang pun tidak. Jadi apabila dia berkahwin dengan orang Islam yang semayang pun tidak, maka sama telah lah dia baru masuk Islam. Sama telah dah dia yang baru masuk Islam. Tak ada bimbingan lah kalau gitu kok. Dia hak bimbingan yang dianjur oleh pihak berkuasa agama. Hak tu tak pergi pun surat akuan Islam tu tak ditarik balik. Ke diwajibkan? Tak ada tu sukarela je. Dia masuk Islam. Maka dia adalah khusus. Khusus saudara baru tu kan. Adakah wajib hadir? Wallahu alam lah. Ke Pak tak tahu tau. Di sekarang ni memang dia ada khusus kan, khusus mu'alaf. Kan dia ada kelas untuk memahamkan agama kepada mu'alaf yang baru masuk Islam ni. Khusus ni dianjurkan oleh pihak berkuasa agama lah. Adakah yang baru masuk Islam ni diwajibkan? Kalau tak hadir maknanya akan dicari ataupun akan ditarik balik surat akuan Islam. Wallahu alam lah. Tapi setakat yang saya tahunya atas diri sendirilah. Jadi siapakah yang paling hampir untuk bimbing hak mu'alaf ni kepada Islam? Dari lepas daripada mengucap dia berkahwin, pasangan dia lah yang paling hampir. Keluarga pasangan dia, keluarga mertua dia yang paling hampir. Tapi kalau pasangan tu memang jauh daripada agama, tak semayang, tak apa semua, maka kekal tak semayang. Jadi macam mana hukum sebagai orang Islam? Tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun kita kata kok selama-lama syahadah je hak dia ada. Rukun yang kedua, ketiga, keempat, kelima, tak ada. Kosong. Islam dianya. Walaupun sampai ke mati begitu, Islamlah dianya. Jenazahnya, jenazah orang Islamlah dianya. Dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan. Walaupun bermula daripada mengucap 2 kalimah syahadah sampai ke mati, hanya syahadah saja. Rukun yang pertama. Rukun kedua, 3, keempat, langsung tidak ada. Tetap kekal sebagai orang Islam. Oh, jadi kalau gitu, seolah-olahnya
Islam ni syahadah, syahadah ni Islam. Betul? Syahadah menjadi asas kepada Islam. Syahadah menjadi asas kepada Islam. Lepas tu tadi, sebagai saya sebut, antara definisi Islam dengan rukun syahadah ni kena faham molek. Lepas faham rukun syahadah, barulah kita pergi pada rukun yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, mengeluarkan zakat, mengerjakan, berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Baru kita pergi situ. Hak takrifan Islam, selesai dah. Masa saya hurah takrifan Islam tadi, saya sudah compare dah. Gabungkan dengan rukun syahadah. Rukun yang pertama menjadi asas pada rukun Islam. Saya atur dua ni. Dia akan selari dua ni. Di antara Islam dengan definisi Islam dengan pengertian rukun syahadah. Dia selari dua tu. Pada ni. Jadi jelaslah bahawa syahadah itu Islam, Islam itu syahadah. Yang mana orang yang nak masuk Islam, kewajipannya mengucap dua kalimah syahadah. Maka sahlah Islam dia, diterima Islam dia secara zahir. Zahirlah Islam ni bahagian zahir. Bahagian hatinya itu bahagian iman. Itu pergi pada bab iman pula, bahagian hatinya. Sebab macam bicara dah dahulu berkaitan Islam dan iman, dia tidak berlaziman. Ada orang Islam tetapi tidak beriman. Yang kita maklumnya Abdullah bin Ubay lah. Kepala puak munafik di Madinah. Zahirnya orang Islam bersembahyang di belakang Nabi SAW. Apabila Abdullah bin Ubay meninggal, disembahyangkan, dikapangkan jenazah Abdullah bin Ubay, bahkan dikapangkan dengan jubah Nabi SAW. Maknanya dia orang Islam pada zahir, hukum atas dunia, tapi tidak beriman dengan bahawa kafir di sisi Allah. Dia panggil kafir hukum akhirah. Islam hukum zahir, Islam hukum atas dunia. Tapi tidak beriman dengan Allah dan Rasul, maka kafir di sisi Allah, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian kafir di sisi hukum akhirah. Ini kita bicara dahulu berkaitan dengan Islam dan iman. Jadi, sebagai contoh saya sebut tadi, dia mengucap dengan syahadah, tidak ada dalam hati dia penerimaan akan Allah, jua Tuhan. Nabi Muhammad utusan Allah, tidak ada di hati. Dia hanya menzahirkan, mengucap dengan syahadah kerana nak berkahwin. Ataupun kerana nak dapat bantuan daripada pihak kerajaan. Bila masuk Islam, maka kerajaan sentiasa bantu. Sentiasa bantu untuk memastikan mereka ni terbela. Jadi dia pun masuk Islam, tujuan dia di situ sahaja. Tapi kita perkara ni jangan kita duduk kata. Ada ni. Yang kita duduk kata, Ning ni masuk Islam nak berkahwin dengan orang Islam je ni. Haram hukumnya. Ni masuk Islam ni tak ada tujuan lain ni. Nak ambil peluang lah ni, nak dapat bantuan kerajaan ni. Haram kita kata gitu. Walaupun ni dah kita sebut lah. Walaupun ada dia punya apa? Dia punya muqtada dia. Muqtada ni, kalau kita cakap Terengganu ni, dipanggil dengung. Fak orang mana Fak? Faham. Oh, faham. Jerantuk. Faham. Jerantuk. Oh, jerantuk. Itu hari hok banjir, hok berat tu bukan jerantuk oh. Itu mentakak. Mentakak. Gini. Dia panggil apa? Dengung ni gini. Kita dengar dia cakap tu. Dia ni mari ni nak cerita dia ni kesempitan ni. Mana dia tidak sebut direct. Cara dia bercakap tu, dengung dia. Dia cakap kan sebut dengung. Dengung dianya, maksudnya dia macam nak minta pertolongan lah. Cuma dia nak minta secara terang-terang. Mungkin dia ni segang, dia malu. Tapi cara dia cakap, dengung percakapan dia tu, dia nak minta bantuan kita. Tapi dia cakap direct. Dia panggil muqtada. Dengung. Apa panggil apa? Meh-meh. Mirip-mirip. Apa gitulah. Maknanya, percakapan dia tidak nyata. Tapi cara dia bercakap,
tu dengungnya dia kesusahan nak minta kita tolong dia. Okay. Tapi dia sebut dak. Dia susah. Dia sebut dak dia nak pertolongan kita. Dia tak sebut. Tu percakapan dia tu makna kita boleh faham. Mana dengung dia panggil. Jadi sekarang ni kita tengok peseng ni masuk Islam ni nampak peseng. Betul lah ni. Ni peseng nak kerana nak berkahwin dengan Melayu je ni. Haram kita kata kamu ni masuk Islam hanya nak berkahwin, kamu tidak beriman pun Allah dan Rasul. Jangan. Sebab apa? Itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan sesama kita ni sebagaimana hak zahir saja. Dia mari mengucap dengan kalimah syahadah dengan sukarela. Tidak ada sebarang paksaan apa semua. Maka diterima dah syahadah dia. Dia menjadi orang Islam dah pada zahir. Pada ni. Lepas tu, beriman itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak balik semula kepada kedudukan dua kalimah syahadah. Hak tadi, hak bab semata-mata rukun yang pertama sahaja. Daripada mengucap sahaja. Sembahyang, zakat, puasa, haji sampai ke mati tak pernah dilakukan. Tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Jadi seolahnya syahadahlah Islam, Islamlah syahadah. Jadi kena faham molek tu bab syahadah. Jadi orang yang nak masuk Islam ni dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Ni kedudukan dia. Mengucap dua kalimah syahadah. Bukan kata kamu nak masuk Islam, kamu kena pandai baca Fatihah dahulu. Kamu pandai baca satu surah Al-Fatihah, barulah sah Islam kamu. Kamu nak masuk Islam, kamu kena pandai baca suratul Ikhlas dahulu. Pendek je tu. Tak ada. Nak masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Ni besarnya kedudukan dua kalimah syahadah. Mati segera dianya lepas dia mengucap. Sampai ajal, sampai masa dia. Maka dia adalah orang Islam. Dia adalah orang Islam. Jenazahnya dimuliakan sebagaimana orang Islam bila telah mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian dia mengucap dua kalimah syahadah serta hati dia pun membenarkan Allah jua Tuhan. Serta hati dia membenarkan Nabi Muhammad utusan Allah, maka sah dia sebagai orang beriman. Jadi Islam zahir, beriman hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati saat tu syurgalah dianya. Sebab apa? Syarat syurga adalah iman, bukan Islam semata-mata. Tapi kalau dia hanya tidak ada kepercayaan daripada Allah dan Rasul, dia hanya nak berkahwin betul-betul begitu sahaja dianya, sampai ke mati dia tidak mendalami pun ilmu agama, berkaitan dengan kepercayaan iman akidah tak pernah dipercayai, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dipelajari, kemungkinan dia hanyalah Islam pada zahir, kafir di sisi Allah sampai ke mati. Tapi ini kita bukan urusan pembicaraan kita. Cuma nak ceritanya, dia betul-betul. Mulut asyhadu alla ilaha illallah, hati membenarkan, mempercayai Allah Ta'ala jua Tuhan. Mulut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta hati membenarkan, mempercayai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah iman dia. Dia tak mengaji lagi wujud, kidang, bakok semua ni. Hak tu kena kemudian. Tu secara detail kemudian. Tapi ketika dia mengucap, hati dia percaya akan Allah secara ringkas sebab dia jahil, ilmu dia tak ada. Hati dia percaya pada Nabi Muhammad secara ringkas sebab dia jahil, ilmu dia tak ada. Sah iman dia. Walaupun dari segi pegangan, kalau ikut kita sebagai orang Islam yang beriman ni, banyak lagi lah pegangan hak salah dah. Dia masih lagi berpegang dengan pesen kafir dia dulu. Contohnya. Tak ada. Walaupun pegangan dia banyak salah, tapi kesalahan tu syarat tak ambil salah. Sebab kerana dia jahil, baru masuk Islam, maka kesalahan dia tu tidak dikira salah. Tapi dia kena belajar pula kemudian untuk mengenal Allah dan untuk mengenal Rasul. Dia kena belajar pula kemudian. Tapi nak ceritanya, di saat dia mengucap dua kalimah syahadah, secara zahirnya sukarela, hati dia pula percaya akan Allah dan Nabi SAW, sah iman dia.
Mati sa'ah tu, mati sebagai orang Islam. Jenazahnya dimuliakan sebagai orang Islam. Dan beriman di sisi Allah. Syurga dia. Kekafiran dia, walaupun 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati sebagai orang yang beriman. Maka syurga dianya. Ini kena faham lah. Bab Islam dengan iman ni. Tapi waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lepas dia sah iman dia, dia kena mendalami lah. Hak berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara pula. Untuk memastikan iman dia tu iman yang sempurna. Tapi masa dia mengucap tu, dia percaya dah akan Allah dan Rasul. Tapi rekah sangat. Makna ke-6 rukun iman ni, dia pun tak tahu ke mana lagi ni. Tak apa lagi sebab dia jahil. Salah pun tak berdosa lagi dianya. Kan sebab dia jahil baru masuk Islam. Tapi tak boleh dah duduk gitu sama. Dia kena mempelajari hak berkaitan dengan iman pula. Untuk memastikan dianya beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ada masa lagi ni. Tengok masa. Yalah makna sekarang ni maghrib kira dak lah awal sangat. Kalau maghrib awal ni nak kena berhenti cepatlah sebab nak maghrib lagi apa semua. Persiapan. Persiapan apa semua. Jadi maghrib ni lewat sedikit dah sekarang ni, agak masa tu redalah sikit. Kemudian kita masih lagi bicara berkaitan dengan hak rukun yang pertama. Kemudian insya-Allah di slot akan datang kita akan pindah kepada rukun yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Situ kita akan bicara panjang pula lah. Kenapa selepas daripada bicara rukun syahadah, didatangkan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji. Itu hanya bahagian ibadah. Jadi muamalahnya tidak didatangkan, munakahat tidak didatangkan, janayat tidak didatangkan. Walaha kesemua tu masuk di bawah 2 kalimah syahadah. Nanti kita akan bicara. Kenapa rukun Islam yang kedua sampai rukun Islam yang kelima hanya bahagian ibadah. Kan kita kan ibadah, muamalah, munakahat dan janayah. 4. Tapi kenapa hanya rukun Islam yang kedua sampai kelima hanya dalam bab ibadah? Kita akan bicara nanti. Dan kita sebagai orang Islam kena memahami. Kenapa hanya didatangkan rukun berkaitan dengan ibadah semata-mata. Tapi sebelum nak bicara panjang, kena mati dahulu Islam dengan 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama yang menjadi asas kepada Islam, yang mana orang kafir nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia sudah dihukumkan sebagai orang Islam. Besarnya kedudukan 2 kalimah syahadah. Kemudian 2 kalimah syahadah ini menjadi kewajipan kepada yang bukan Islam untuk masuk Islam. Adapun kalau orang Islam yang warisi daripada ibu bapa, Islam yang warisi daripada ibu bapa ni, Islamnya daripada ibu bapa. Dia panggil taba'an li abawai, menuruti ibu bapa. Walaupun dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun, dia orang Islam. Termasuklah kalau ibu ataupun bapa yang bukan Islam ni mengucap 2 kalimah syahadah, anak mereka yang belum baligh dihukumkan sebagai Islam tanpa perlu mengucap. Ayah ataupun ibu yang mengucap 2 kalimah syahadah, jadi anak yang belum baligh ni akan menuruti Islam tanpa perlu mengucap. Sebab apa dia panggil Islam warisi? Warisi daripada ayah yang masuk Islam ataupun ibu yang masuk Islam. Adapun kalau anak tu sudah baligh, dia nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah sendiri. Itu cerita hak anak orang bukan Islam. Kita ni ibu bapa kita Islam, maka kita dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun seseorang tadi ni tidak pernah mengucap 2 kalimah syahadah
seumur hidup dia sekalipun, dia tetap orang Islam. Macam mana pula jadi tak pernah mengucap dua kalimah syahadah ni? Kita kata juga tak pernah semayang lah. Kalau semayang, dalam tasyahud awal, dalam tasyahud akhir, ada dua kalimah syahadah. Dia tak pernah semayang. Dia tak pandai semayang. Dia tak pandai baca Fatihah. Dia tak pandai baca tasyahud. Tapi mak ayah dia Islam. Mengucap pandai kedok tak tahu sebab tak pernah mengucap. Contoh, tetap dihukumkan dianya sebagai orang Islam. Beriman dia macam mana? Iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hukum dia sebagai orang Islam. Walaupun sepanjang hidup dia tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Dan mungkin tak pandai mengucap dua kalimah sekalipun. Sebab Islam dia bukan bermula daripada dua kalimah syahadah. Islam dia bermula dari ibu bapa. Dia panggil Islam taba'an li abawai, turut ibu bapa. Adapun yang asalnya bukan Islam, Islamnya bermula dengan dua kalimah syahadah. Jadi kalau Islam yang warisi daripada ibu bapa, Islamnya bermula daripada ibu bapa dia. Bukan bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah. Jadi kita ni sebagai orang Islam yang kita warisi, yang kita pusakai daripada ibu bapa, macam mana kita dengan rukun Islam yang pertama? Kita setakat terima bahawa dua kalimah syahadah adalah rukun Islam. Gitu ya. Jangan engkar. Jangan engkar dua kalimah syahadah ni bukan rukun Islam, jangan. Kita terima dan kita mengaku bahawa dua kalimah syahadah adalah rukun Islam. Dua kalimah syahadah adalah perkara yang datang oleh Nabi SAW. Itu saja. Jangan engkar dua kalimah syahadah. Itu sebagai orang Islam. Orang yang bukan Islam, dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kita orang Islam yang kita warisi di ibu bapa, kita terima dua kalimah syahadah adalah rukun Islam yang pertama. Pernah berlaku orang Islam dia tolak syahadah. Dia tolak syahadah yang kedua. Syahadah yang pertama dia terima, syahadah yang kedua dia tolak. Dia tolak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak betul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti Nabi Muhammad aja utusan Allah. Nabi Adam bukan utusan Allah. Nabi Ibrahim bukan utusan Allah. Ni persoalan dia. Nabi Musa, dah kamu kata Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi bukan utusan Allah jua. Bukan Nabi itu seorang utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah ni cerita tak Nabi Adam? Cerita. Kita pun beriman akan Nabi Adam Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah ni cerita tak Nabi Ibrahim? Cerita. Kita beriman Nabi Ibrahim utusan Allah. Sebab Nabi Muhammad utusan Allah yang cerita pada kita. Tapi ada golongan dia tolak syahadah yang kedua. Kalau kita syahadah yang kedua dia kata seolah-olah tolak Nabi Adam, tolak Nabi Ibrahim, tolak Nabi Musa sebagai Rasulullah. Tidak. Bila kita menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad cerita rasul-rasul yang lain. Kita akan terima sekalian rasul-rasul yang lain. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad utusan Allah yang cerita berkaitan dengan rasul-rasul selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang Islam, kita terima syahadah sebagai rukun Islam yang pertama. Walaupun kita tak mengucap, tapi kita mengucaplah dengan syahadah sebab kita bersembahyang. Orang bang dimucap dua kalimah syahadah. Jadi insya-Allah untuk slot akan datang, saya akan menyambung balik berkaitan dengan rukun Islam yang kedua sampailah kepada rukun Islam yang pertama. Wallahu a'lam.